Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid dari Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun Wilayah Persekutuan Labuan ingin berkongsi kepada guru-guru semua berkenaan inovasi Peta Pintarku versi ketiga atau VCO. Baiklah, sedikit pengenalan kepada inovasi VCO. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka marilah kita bercinta-cinta dengan Peta Pintarku VCO. Baiklah, apa sebenarnya Peta Pintarku VCO ini? Menurut Vorster 1984, sejarah adalah sebuah disiplin ilmu yang berfokus kepada tingkah laku manusia sepanjang zaman dan tidak dapat wujud sesebuah peristiwa bersejarah itu tanpa tempat berlakunya peristiwa tersebut. Oleh itu, setiap peristiwa atau trend sejarah mesti dikaji dalam konteks geografinya. Baiklah, para pelajar sejarah tidak hanya harus mengetahui lokasi geografi peristiwa itu, tetapi juga pengaruh faktor geografi pada manusia di persekitarannya. Ini yang cuba diterapkan dalam Peta Pintarku VCO, yang mana salah satu contoh unit ke-6 zaman prasejarah, yang mana saya cuba menghubung-kait lokasi pertempatan manusia zaman prasejarah dengan ciri geografi tempat tersebut. Peta Pintarku VCO ini, untuk makluman hadirin sekalian, adalah versi ketiga pelaksanaan Peta Pintarku. Namun secara asasnya, inovasi ini merupakan sebuah peta yang elektronik dibangunkan sepenuhnya menggunakan perisian PowerPoint. Namun untuk versi ketiga ini, saya menggunakan bahan maujud untuk menjadikannya lebih mudah diakses di bilik darjah bagi membantu guru dan murid menguasai dan memahami sebuah peristiwa sejarah dengan mudah dan berkesan. Kerana saya sedar bahawa perlunya murid-murid kita untuk didedahkan penggunaan peta sebagai bahan bantu mengajar dan bahan rangsangan dalam menjadikan pembelajaran sejarah bermakna. Baiklah, permasalahan sebelum pelaksanaan inovasi Peta Pintarku VCO ini, pertama, saya sebagai guru cenderung untuk tidak memanfaatkan peta. Saya tidak sedar bahawa sebenarnya peta ini adalah guru yang hebat dan menariknya peta ini adalah ia adalah satu cara yang sangat baik untuk mencantumkan fakta landscape kepada minda murid-murid kita, dan tanpa disedari saya sebenarnya telah menghilangkan nilai sejarah itu disebabkan keengganan ataupun kelekaan saya untuk tidak menggunakan peta. Kerana bagi saya peta itu sudah terkandung dalam buku teks murid. Jadi buat apa untuk saya terangkan secara lebih lanjut? Dan akibatnya saya tidak dapat menceritakan proses sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah itu dengan baik dan lancar. Baiklah, bagi murid pula, pertama, mereka tidak dapat menyatakan lokasi pertempatan sesebuah peristiwa sejarah dengan baik kerana mereka keliru dengan kedudukan antara lokasi sesebuah peristiwa sejarah kerana gagal untuk merangkai proses sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Baiklah, kita tengok bukti-buktinya yang telah saya sediakan. Ini adalah hasil dapatan daripada ujian diagnostik yang telah saya laksanakan, yang mana murid ini sebenarnya tahu nama negeri namun dia gagal untuk mengenal pasti kedudukan negeri pada peta dengan baik. Bukan sahaja murid, saya rasa bahkan orang dewasa juga menghadapi masalah yang sama kerana kita tidak menghargai penggunaan peta dalam kehidupan seharian kita. Bagi ujian pra pula, biarpun saya telah memperkenalkan murid ini ataupun murid ini sudah tahu sebenarnya nama-nama pertempatan masyarakat zaman Paleolitik, namun masih gagal untuk mengenal pasti lokasi zaman prasejarah pada peta dengan baik. Begitu juga murid yang ini juga gagal untuk mengenal pasti lokasi zaman prasejarah pada peta dengan baik. Kerana apa? Kerana mereka keliru disebabkan oleh penguasaan peta yang lemah dalam kalangan murid kita di sekolah. Bagi murid ini pula, dalam topik perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka, sebenarnya murid ini tahu sahaja nama tempat itu, namun
apabila kita cuba terjebahkan ke arah yang lebih tinggi, melibatkan penggunaan peta, murid ini gagal untuk menguasai peta topik ini dengan baik. Baiklah, objektif pelaksanaan inovasi ini pertama kepada guru adalah sebagai pemudah cara penggunaan peta dalam PDPC sejarah untuk menjadikan penggunaan peta ini sebagai satu benda yang lebih menarik. Kedua, ke arah menyediakan sebuah pembelajaran yang bermakna. Kerana sebenarnya apabila murid kita berjaya menguasai, kita berjaya menanamkan sifat sayang akan peta, sebenarnya kita menyediakan murid kita ke arah masa hadapan, pembelajaran masa hadapan. Bagi murid pula, ini untuk menyediakan murid ke arah pembelajaran peristiwa sejarah berasaskan sebab dan akibat menerusi penggunaan peta seperti yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Kita mahu murid kita dapat menghubungkan sebab dan akibat terhadap peristiwa sejarah menerusi penggunaan peta. Kedua, memberikan gambaran visual mengenai latar belakang peristiwa sejarah. Sedikit tambahan, seorang guru yang baik akan menggunakan peta dengan mahir untuk meningkatkan keberkesanan pengajarannya, pemahaman pelajarnya dan sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana muridnya atau pelajarnya memperoleh pengetahuan sejarah dan lalu dikembangkan dalam kemahiran pemikiran sejarah, bahkan juga mendorong sikap pemikiran yang positif dalam kalangan muridnya. Bagi murid pula, dalam penggunaan peta, seseorang murid itu berpeluang untuk menilai kemahiran pemikiran sejarah tertentu yang ingin kita terapkan dalam proses PDPC sejarah. Baiklah, sebelum saya berganjak, ini adalah sedikit quotes dari Mann yang katanya, history cannot exist without a place. Geography cannot exist without time, and neither would have meaning without the common denominator. Penting penggunaan peta dalam pembelajaran dan pemudahcaraan subjek sejarah. Baiklah, kita masuk ke aspek kedua, iaitu pelaksanaan inovasi. Baiklah, saya ingin tunjukkan kepada guru-guru sekalian bahawa ini adalah proses pengenalan peta pintarku di hadapan murid-murid di sebuah sekolah di wilayah Persekutuan Labuan. Kita lihat. Okey, sebelum tu kita tengok dulu zaman Paleolitik. Ya. Mus. Okey. Okey. Zaman Paleolitik, okey. Zaman paling tua di Malaysia, zaman prasejarah paling tua adalah zaman Paleolitik. Okey. Ada 3 saja tempat zaman Paleolitik ya. Sarawak, sama. Okey. Okey, sama-sama cikgu. Tingkayu, Sabah. Suria, Sarawak. Kota Tampang Perak. Okey. Kalau cikgu pada ni semua kamu rasa boleh ingatkan ni? Boleh. Boleh. Okey, tapi cikgu ada cara mau ingatkan? Okey, cara ingat. Okey. Okey. Baiklah, sebenarnya kita dapat lihat betapa murid sangat responsif apabila saya memperkenalkan benda yang mereka boleh nampak dan melalui mereka menghubungkan
apa yang mereka nampak itu dalam minda mereka untuk diimajinasikan. Okay? Kita boleh nampak perubahan tingkah laku. Pertama, mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Kedua, sebenarnya kita menanamkan sifat imajinatif. Pengembaraan Parameswara. Nama Parameswara tidak asing dalam sejarah negara kita. Baginda merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Parameswara merupakan seorang raja Kerajaan Melayu dari Palembang. Selain daripada Kerajaan Palembang, wujud juga Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang besar di Jawa Timur yang muncul pada abad ke-12 Masihi. Parameswara cuba melepaskan kerajaannya daripada penguasaan Majapahit tetapi gagal. Oleh itu, Parameswara bergerak ke Temasik bersama-sama dengan para pengikutnya. Parameswara mendapati bahawa Temasik berkembang maju dan ingin menjadi pemerintah di situ. Oleh itu, Parameswara telah menyerang Temagi, pemerintah Temasik. Temagi telah terbunuh dalam serangan tersebut. Akhirnya, Parameswara berjaya menjadi pemerintah Temasik. Pada masa itu, Temasik merupakan sebuah negeri di bawah naungan Siam. Kerajaan Siam berasa marah akan peristiwa tersebut dan ingin menyerang Parameswara. Hal ini menyebabkan Parameswara berundur ke Muar dan menetap di sana. Walau bagaimanapun, Parameswara mendapati Muar tidak begitu sesuai dijadikan kerajaan kerana terdapat banyak biawak di sana dan adanya peristiwa pondok runtuh. Oleh itu, Parameswara bersama-sama dengan para pengikutnya meneruskan perjalanan ke utara sehingga sampai di Sening Ujung. Parameswara meletakkan seorang menteri untuk menjadi pemerintah di situ. Parameswara dan pengikutnya meneruskan perjalanan ke arah utara. Parameswara dan para pengikutnya tiba di Sungai Bertam. Pada masa itu, telah ada penempatan di kawasan tersebut. Parameswara mendapati kawasan tersebut sangat sesuai untuk dibuat negeri. Dan Parameswara menamakan negeri tersebut Melaka. Baiklah, ini pula adalah tajuk yang seterusnya. Kita lihat. Lokasi zaman prasejarah di Malaysia berlaku pada zaman Paleolitik berlaku di Bukit Jawa Lenggong Perak, dan di zaman Mesolitik pula berlaku di Gua Cha, Gua Musang, Kelantan, dan Gua Bawah, Hulu Terengganu. Persamaan kedua-dua zaman ini berlaku di kawasan gua sebenarnya. Pada zaman Neolitik berlaku di Gua Kecil, Raub Pahang, dan di zaman Logam pula berlaku di Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor, dan Sungai Tembeling, Cerantut, Pahang. Yang mana kedua-dua tempat pada zaman Logam ini merupakan kawasan pinggiran sungai. Maksudnya manusia pada ketika itu sudah mula mendiami kawasan yang berhampiran dengan sungai. Lokasi zaman prasejarah di Sabah dan Sarawak pula berlaku di Gua Nia Miri Sarawak, yang mana merupakan kawasan pertempatan antara pertempatan Paleolitik yang tertua di dunia. Dan zaman Neolitik pula bermula di Bukit Tengkorak, Semporna, Sabah. Lokasi zaman prasejarah di Malaysia berlaku pada zaman Paleolitik berlaku di Bukit Jawa Lenggong Perak, dan di zaman Mesolitik pula berlaku di Gua Cha, Gua Musang, Kelantan, dan Gua Bawah, Hulu Terengganu. Persamaan kedua-dua zaman ini berlaku di kawasan gua sebenarnya. Pada zaman Neolitik berlaku di Gua Kecil, Raub Pahang, dan di zaman Logam pula berlaku di Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor, dan Sungai Tembeling, Cerantut, Pahang. Yang mana kedua-dua
tempat pada zaman logam ini merupakan kawasan pinggiran sungai. Maksudnya manusia pada ketika itu sudah mula mendiami kawasan yang berhampiran dengan lokasi zaman prasejarah di Sabah dan Sarawak pula berlaku di Gua Nia Miri Sarawak yang mana merupakan kawasan pertempatan antara pertempatan Paleolitik yang tertua di dunia. Dan zaman Neolitik pula bermula di Bukit Tengkorak Semporna Sabah. Baiklah, jika anda perasan saya menggunakan warna untuk mengkelaskan zaman-zaman tersebut. Yang pertama, zaman Paleolitik saya warnakan dengan merah dan yang zaman Mesolitik warna purple, zaman Neolitik warna biru dan zaman logam warna hijau. Kerana apa? Ini untuk memberikan murid memudahkan murid untuk melihat sebenarnya situasi membanding beza antara zaman. Baiklah. Kedua, saya cuba menerapkan kemahiran pemikiran sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Sebab itu saya nyatakan tadi apabila pada zaman logam manusia sudah mula tinggal di pinggiran sungai supaya murid dapat kerana apa sebenarnya manusia pada ketika itu sudah mula meneroka sosioekonomi yang baru. Baiklah, ini pula adalah pengaplikasian di dalam bilik darjah pasca pembukaan semula sekolah yang telah saya laksanakan di sekolah tempat saya mengajar, yang mana pada gambar yang dapat dilihat di sebelah kiri ini, mana saya menggunakan peta yang telah saya besarkan, peta kosong, namun saya gunakan bendera-bendera kuasa-kuasa luar yang telah menjajah negara kita. Dalam proses pengajaran ini saya gunakan menerusi kaedah bercerita, iaitu namun yang menjadikannya lebih menarik adalah murid sebenarnya dapat melihat bagaimana proses penjajahan kuasa luar itu ke negara kita menerusi penggunaan hanya peta dan bendera sahaja. Dia lebih simple namun berkesan. Bagi aspek penyebarluasan atau perkongsian inovasi Peta Pintarku VGO ini pula telah disebarkan di lebih 10 buah sekolah sehingga ke hari ini di 5 buah negeri, iaitu di Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah. Kos pelaksanaan inovasi Peta Pintar VGO ini saya pecahkan kepada dua, iaitu kertas A4 dan laminating film yang berharga RM53 yang bertujuan untuk menghasilkan bahan maujud, namun bagi bahan elektronik pula itu adalah percuma sepenuhnya. Apakah kelebihan Peta Pintarku VGO ini? Pertama, dia berteraskan PAK21 dan TMK yang mempersiapkan murid ke arah PDPC Sejarah Pak 21 dan TMK Pak 21 ini saya cuba mewujudkan inkuiri penemuan, saya cuba menggabung jalinkan proses sebab dan akibat dalam penggunaan peta, dan TMK pula saya cuba untuk mengaplikasikan ataupun menaik taraf daripada peta di atas kertas sahaja kepada peta interaktif. Manakala dari segi aspek kos pula, penggunaan kos yang sangat minimum iaitu RM53 sahaja. Dari aspek replicability, boleh diubah suai dan dilaksanakan oleh semua guru dan murid meliputi subjek sains sosial seperti geografi. Mudah akses yang dapat diakses di mana-mana sahaja, sama ada atas talian maupun tanpa talian, yang mana PDPC yang saya cuba bawakan, inovasi yang saya cuba bawakan ini boleh digunakan di mana-mana bilik darjah sekalipun. Baiklah, impak inovasi Peta Pintarku VGO ini adalah saya pecahkan kepada 3. Yang pertama, analisis data, ujian pra dan ujian pasca yang menunjukkan bahawa berlaku peningkatan murid, markah murid daripada ujian pra kepada ujian pasca. Yang kedua pula adalah dari segi tontonan di YouTube, yang mana sehingga ke hari ini bagi unit 6 zaman prasejarah ini telah mendapat 1432 tontonan yang digunakan ataupun yang telah saya lancarkan sepanjang tempoh PKP hari itu. Dan yang ketiga adalah hasil kerja murid, yang mana saya
pada PDPC ini saya cuba untuk menjadikan murid lebih kreatif dalam menghasilkan ataupun melabelkan peta mereka mengikut pemahaman mereka, namun masih lagi menggunakan konsep yang sama, peta kosong, namun saya letak sedikit twist untuk PDPC tersebut. Baiklah, sekian sahaja dari saya, inovator anda, Sensei Ashraf, guru novis yang percaya pendidikan adalah untuk semua. Terima kasih. Anda boleh hubungi saya di epihamid@gmail.com. Sampai berjumpa lagi. Ya. Dalam diri pemikiran murid-murid kita.